Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada beberapa peringatan yang cikgu nak sampaikan kepada kamu sempena dengan Minggu Anti Dadah. Ingatlah, jauhilah, jangan hampiri dadah. Dadah ini ada beberapa kategori yang akan diterangkan oleh guru-guru kamu sepanjang minggu ini. Di antaranya ialah dadah itu sendiri yang boleh membawa bencana kepada kita. Yang kedua ialah arak. Arak juga boleh memusnahkan kehidupan kita. Seterusnya ialah rokok. Rokok ni kamu semua kenal kerana rokok sangat popular di kalangan murid-murid dan juga orang muda. Yang keempat ialah vape. Vape ini paling popular dalam kalangan murid sekolah, terutama murid sekolah menengah. Murid sekolah rendah pun ada yang terlibat dengan vape. Tetapi cubalah jauhi. Jangan sekali-kali menghampiri vape, kerana bermula dengan vape akan pergi kepada rokok, tertagih rokok, akhirnya akan terjerumus kepada penagihan dadah. Seterusnya ialah dipanggil sebagai inhalant, inhalant ataupun hidunggang. Ini pun satu perkara yang sangat dahsyat dan boleh merosakkan diri seseorang itu. Dan terakhir ialah HIV. Puncak daripada segala kerosakannya ialah HIV. Kenapa kita perlu menghindari dadah dari awal? Kerana apabila seseorang itu terlibat dengan salah guna dadah, pertama sekali diri mereka akan rosak. Yang kedua, keluarga mereka akan musnah. Rumah tangga mereka akan porak-poranda. Hidup mereka gagal, hidup mereka tidak berjaya dan tidak seperti kehidupan kita hari ini. Mereka tidak gembira dan mereka tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kehidupan yang seronok, gembira dan harmonis. Anak-anak perlu ingat, sayangilah ibu bapa kamu, kerana mereka ini telah menjauhkan diri mereka dari dadah sejak dari mereka kecil lagi. Sebab itu mereka berjaya, mereka memiliki kerja yang bagus, anak-anak, keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, dan mereka sentiasa dalam keadaan bergembira. Kamu contohilah ibu bapa kamu untuk kejayaan kamu di masa akan datang. Tanpa dadah, kamu akan memiliki satu pekerjaan yang bagus dan membina keluarga kamu sendiri. Dan kamu perlu ingat bahawa kamu adalah aset negara. Satu masa nanti kamu akan menjadi ahli warga negara bagi mewarisi negara ini untuk masa akan datang. Kamu akan menjawat pekerjaan yang bagus-bagus di sektor kerajaan dan swasta, dan kamu adalah merupakan tulang belakang negara yang akan memajukan negara. Jauhi dadah untuk kejayaan kamu hari ini dan hari esok serta masa depan. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kopral Azrul bin Muhammad daripada Polis Jalan Tun Razak, perangkap pegawai perhubungan sekolah Kebangsaan Jalan Negeri 1. Sempena Minggu PPDA peringkat sekolah, saya ingin menyampaikan sedikit mesej dan nasihat kepada guru-guru, kaki tangan, murid-murid sekolah dan juga ibu bapa berkenaan isu dadah. Jadi apa yang kita faham dengan isu dadah ni, dadah ini adalah musuh nombor satu negara. Bukan sekadar di peringkat dewasa, malah sekarang sudah menular kepada peringkat sekolah, iaitu murid-murid sekolah. Jadi saya percaya di peringkat sekolah tidak ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, tetapi saya percaya ada di kalangan murid-murid yang terlibat dengan rokok dan juga menghisap rokok dan juga vape. Jadi
nasihat saya terutama kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Jalan Geni 1 supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah, rokok dan juga vape. Dan juga nasihat saya kepada ibu bapa supaya memantau pergaulan anak-anak di rumah supaya tidak terjebak dengan penyalahgunaan dadah, rokok dan juga vape. Salah satu punca inilah murid-murid atau anak-anak ni terlibat dengan salah guna dadah dan juga rokok dan juga vape di peringkat sekolah. Jadi saya nasihatkan kepada murid-murid, terutama murid-murid Sekolah Kebangsaan Jalan Geni 1 supaya menjauhkan diri daripada dadah dan juga orang-orang yang mempunyai ciri-ciri mengambil dadah ataupun menghisap rokok dan juga vape. Itu saja pesanan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua warga SK Jalan Geni 1. Saya Puan Amy Nuraini binti Zainal Abidin, penolong pegawai dari Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Okey, pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah SK Jalan Geni 1 di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada pihak AADK untuk menyampaikan sedikit ucapan dan nasihat sempena Minggu PPDA pada minggu ini. Anak-anak, seperti yang kita semua sedia maklum, negara kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 baru-baru ini. Jadi, sukalah untuk saya ingatkan anak-anak semua agar sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan. Kerap-keraplah mencuci tangan dan pastikan penutup muka sentiasa dipakai. Ingat, denda RM1,000 tu. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, walaupun pada tahun ini kita semua terpaksa menjalani kehidupan dalam cara yang berbeza, namun cabaran yang kita hadapi dalam menangani masalah dadah masih lagi sama. Ya, mungkin pada tahun ini kita tidak dapat berjumpa, tidak dapat bersua, tidak dapat bersama dalam mana-mana program anti dadah seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Tapi saya amat-amat berharap agar anak-anak semua dapat menjaga diri dan sentiasa ingat bahawa dadah masih musuh nombor satu negara. Bukan masalah dadah aja tau. Ada satu lagi trend yang cukup membimbangkan saya sekarang ni, iaitu trend menghisap rokok elektronik atau yang lebih dikenali sebagai vape dan pod. Anak-anak perlu tahu bahawa kandungan bahan kimia di dalam rokok elektronik sama seperti kandungan bahan kimia di dalam rokok biasa. Jadi, tabiat menghisap rokok elektronik juga sebenarnya membahayakan kesihatan. Dan anak-anak perlu tahu, tabiat menghisap rokok ini sebenarnya adalah permulaan seseorang itu terlibat dalam kancah penagihan dadah. Anak-anak, negara kita dah 63 tahun merdeka. Jadi besar harapan saya agar generasi akan datang, generasi anak-anak semua yang di hadapan saya ni akan menjadi satu generasi yang bebas daripada masalah dadah. Jangan lupa, anak-anak kena ingat, dadah itu membunuh. Dadah bukan saja membunuh masa depan anak-anak, tetapi juga membunuh harapan ibu dan bapa yang telah membesarkan anak-anak selama ni. Okey, jadi akhir kata daripada saya, sama-samalah kita berdoa agar negara kita segera pulih dan bebas daripada wabak COVID-19 ni. Dan adik-adik anak-anak kena ingat ya, merokok tu tak cool, vape pun tak cool, pod pun tak cool. Jalani hidup sihat tanpa dadah. Okey, sekian. Semoga kita berjumpa lagi pada lain masa. Bye. Apa itu dadah? Dadah adalah ubat-ubatan yang berbahaya dan terlarang. Terdapat beberapa jenis dadah, antaranya ialah
heroin, syabu, ganja, buah popi, ekstasi dan pil kuda. Ganja adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan khayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong dan submarin atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan khayal ini dinamakan sebagai high atau stone. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Syabu adalah antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyerupai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Otak manusia mempunyai pusat sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi yang memberikan ganjaran keseronokan apabila seseorang berbuat baik atau mencapai sesuatu. Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos. Hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Dadah kesannya membinasakan. Pengambilan dadah akan meninggalkan kesan yang negatif. Manusia mempunyai sistem ganjaran di mana dopamine dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi. Apabila seseorang itu berbuat baik atau mencapai sesuatu, dadah merangsang pembebasan dos dopamin yang luar biasa. Kesannya mampu membuatkan seseorang itu seperti berterbangan di awangan.
Catatan bagi penyalahgunaan dadah. Statistik pengambilan dadah di semenanjung Malaysia menunjukkan penggunaan dadah bagi kawasan utara pada tahun 2019 telah meningkat pada bulan November sebanyak 5,000. Sedangkan bagi pelajar lelaki pula mencatatkan pada 2018 seramai 1,500 orang, manakala pada tahun 2019 mencatatkan sebanyak 2,000 orang. Tak terlalu terjebak dengan dadah, ianya boleh dijatuhkan hukuman. Hukuman penjara seumur hidup di bawah Seksyen 39B dan 39A dalam kurungan 2 Akta Dadah Maut Bahaya 1952 atau akan disabitkan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Kesan pengambilan dadah boleh menyebabkan kanser paru-paru, berat badan menyusut, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung. Menurut kajian, angka kematian akibat dadah mencapai 30% kematian setiap hari. Perkara yang kita boleh lakukan untuk menghindari dadah ialah berhati-hati ketika bergaul, rajin beriadah, jangan melawan cakap orang tua dan jangan sesekali mencuba. Dadah kesannya membinasakan.